أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-istinja'u. Muka surah 28. Yahaza mabhasul istinja'i. Ini ialah bahasan tentang hukum istinja'. Istinja' basuh najis, menyucikan najis. Jadi taharah ni, yang pertama suci daripada hadas kecil dengan cara berwuduk, suci daripada hadas besar dengan cara mandi, suci daripada najis dengan cara basuh najis dan istinja'. Al-istinja'u lughatan al-qat'u. Istinja maknanya pada lughah al-qat'u, memotong. Jadi seolah-olah seorang yang istinja memotongkan benda yang najis yang ada pada tubuh dia. Wa syar'an, dan pada syarak, istinja pada syarak, izalatul kharijin najisi al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Istinja pada syarak maknanya izalatul kharijin najisi, menghilangkan akan perkara yang keluar yang najis. Perkara yang keluar daripada kubul ataupun dubur yang najis, al-mulawwisi, yang berlumur, yang basah. Nak keluar angin. Keluar angin tidak kena istinja. Jadi menghilangkan akan perkara yang keluar yang najis, yang berlumur, yang basah. Keluar tadi minal farji, daripada faraj, daripada kubul ataupun dubur. Min takluk pada khariji, al-khariji minal farji. Benda yang keluar tadi, najis yang keluar tadi, minal farji, daripada faraj. An takluk pada izalah tu, menghilang tu, anil farji, daripada faraj. Menghilangkan perkara yang najis tu daripada faraj. Menghilang dengan cara basuh ke, dengan cara sapuh dengan batu ke. Jadi min takluk pada al-khariji. Al-khariji, izalatul khariji, menghilangkan benda yang keluar. Keluar tu minal farji, daripada faraj. Menghilang tadi anil farji, daripada faraj. Bima'in, menghilang dengan air, au hajarin, ataupun dengan batu. Jadi basuh najis ni boleh dengan cara basuh dengan air ataupun sapu dengan batu. Jadi kedua-dua tu boleh. Tapi yang paling afdalnya amalan ahli Quba yang Allah Subhanahu Wa Taala puji di dalam Al-Quran. Karena ahli Quba dia buat yang afdal ni. Istinja yang afdal ni. Wal afdalu al-istinja'u bil hajari summa ittiba'uhu bil ma'i. Wal afdalu, yang paling afdal,
Al-istinja'u, basuh najis, menghilangkan najis, bil hajari, dengan batu dulu. Dibasuh najis, istinja dengan batu dulu. Summat tiba'ihi bil ma'i, kemudian mengikuti batu itu bil ma', dengan air. Sapuh dengan batu dulu, kemudian diikuti dengan basuh dengan air. Ini yang paling afdal. Jamak himpun daripada di antara dua perkara. Sapuh dengan batu ataupun benda yang mengganti batu, kemudian basuh dengan air. Itu yang paling afdal. Summa kemudian ni tertib. Ni afdal yang kedua. Himpun tu afdal yang pertama. Kurang sikitnya summal iktisaru alal ma'i, kemudian menyipai atas air saja. Sebab kita ada istinja balik hari ni. Iktisar alal ma'i. Istinja tu dengan cara menyipai atas air saja. Wa yajuzul iktisaru alal hajari. Dan haruslah oleh menyipai atas batu. Harus juga, boleh juga seorang itu istinja dengan cara sapuh dengan batu saja. Bagaimana adat orang-orang Arab. Orang-orang Arab dulu, goliknya dia istinja dengan batu saja. Sebab tu apabila tidur, kadang-kadang keluar peluh. Sebab tu bagi orang bangun tidur, Nabi kata, dia tak boleh masukkan tangan dia dalam bekas air. Kerana takut tangan dia tu najis. Kerana Nabi kata, pada waktu malam tu dia tak tahu kata tangan dia tak tidur di mana. Boleh jadi dia tidur di tempat najis. Kerana goliknya bagi orang Arab, dia istinja dengan batu. Wa yajuzul iktisaru, dan haruslah oleh menyipai alal hajari atas batu. Lakin tetapi bitis'ati syurutin, dengan 9 syarat. Kalau kita nak istinja dengan batu, kena ada 9 syarat. Tak cukup 9 syarat ni, mesti kena dengan air. Syarat pertama, alla yajiffan najisu, bahawa tidak keringlah oleh najis. Jadi kalau nak istinja dengan batu, belum pada najis tu kering. Kalau lama najis jadi kering, tak boleh dah istinja dengan batu, mesti istinja dengan air. Ai bihaisu la yaqli'uhul hajar. Kering ni dengan makna dengan sekira-kira tidak boleh menanggar najis tu oleh batu. Dia kering ni nak sapu dengan batu tak tubik dah. Tak tanggar tubik dah. Itu syarat pertama, tak boleh kering. Syarat yang kedua, wa alla yantakila, dan bahawa tidak berpindahlah ia najis. Ayyantakila najisu. Najis tadi tidak berpindah kepada tempat lain. Makna mesti najis itu duduk di tempat keluar najis tu. Baru boleh sapu dengan batu. Kalau najis tadi dia kena di kaki, dia kena di tempat lain, tak boleh sapu dengan batu. Mesti basuh. Alla yantakila ay ammastaqarra fihi indal khuruj. Syarat najis tidak berpindah daripada tempat tetap padanya ketika keluar. Jadi najis pada ketika keluar tu, najis itu duduk tempat tetap dia tu. Mana duduk di hasyafah kalau kecing. Duduk di sofhah pada ketika dia berok tak. Jadi najis
Semasa dia duduk tetap pada tempat dia keluar tu boleh sapu. Boleh sapu dengan batu. Tapi kalau berpindah kepada tempat lain tak boleh. Ai ammastaqarra fihi 'indal qud wa illam yujawiz as-safhata, walaupun dia tidak melampaui safhah, papai punggung, wal hasyafah, tidak melampaui hasyafah sekalipun, tapi kalau berpindah tak boleh dah sapu. Dua syarat. Syarat ketiga nak sapu dengan batu ni, wa alla yatra'a alaihi akharu mana najisun akharu, dan bahawa tidak datang atasnya oleh najis lain. Jadi dia qada hajat, kena najis lain di tempat dia qada hajat tu. Allah yatra'a, bahawa tidak datang alaihi atasnya, atas tempat najis tadi, akharu mana najisun akharu, najis lain. Ada najis lain mari kena pada tempat tu, tempat najis tu. Tak boleh sapu dengan batu. Ai ghairi jinsihi, najis yang bukan jenisnya, najis lain. Ngecik air mari najis lain ke? Di tempat tu. Wa ghairil arqi, dan lain pada peluh. Najis lain tu. Lain pada peluh, kalau peluh apa lagi? Sawa'un kana ratban au jafan. Benda tadi itu basah ke ataupun kering. Najisan an tahiran, najis ataupun suci. Tengah-tengah dia qada hajat, hujan turun. Hujan walaupun suci tapi mai kena tempat najis tu, tak boleh sapu dah. Wastasna ramli at-tahirul jafi, istisna ni ada khilaf. Ikut Imam Ramli, dia istisna benda suci yang kering. Katurak seperti tanah. Dia tengah-tengah dia qada hajat, tanah mai kena tempat najis dia. Jadi mengikut Ramli, boleh lagi istinja dengan batu. Wa alla yujawiza safhata wal hasyafata. Syarat lagi, sembilan syarat semuanya. Syarat lagi bagi orang nak sapu dengan batu ni, wa alla yujawiza, dan bahawa tidak melampauilah ia najis. As-safhata akan safhah. Safhah ni papai punggung dia. Mana dalam kawasan punggung dia. Jadi kalau dia qada hajat, tubik daripada kawasan safhah, tak boleh dah sapu dengan batu. Wal hasyafata, dan hasyafah. Kalau dia kecing, melilih lebih daripada hasyafah, tak boleh dah sapu dengan batu. Wa an yakuna bisalasi masahatin. Syarat lagi sapu dengan batu ni, bahawa adalah ia dengan 3 kali sapu. 3 syarat. Syarat 3. Walaupun dia suci dengan sekali. Dia suci dengan sekali sapu. Tapi mesti tambah cukup 3. 3 tu kata dia, kelima tu walau min hajarin wahidin, walaupun daripada satu batu, berarti batu besar. Batu besar yang ada 3 bucu. Jadi dia sapu 3 kali sapu daripada satu batu. Dia tak boleh sapu tempat yang satu. Mana satu batu yang ada 3 bucu. Fala yujzi'u dunaha, tak mada kurang daripada 3. Wa in anqa, dan jika telah bersih. Walaupun telah bersih, tak boleh kurang daripada 3. Sebab tu Nabi suruh sahabat dia ambil batu 3. Sahabat boleh 2 ya batu. Satu lagi najis. Nabi tahu najis, Nabi suruh bawa mai lagi, lagi. Dia walaupun suci dengan satu, kerana fadlah Nabi sendiri dia tak ada kena basuh. Kecing berak dia kerana kecing Nabi
Fadlah Nabi ni suci. Jadi Nabi ajar sapu 3 kali itulah dalil kata mesti 3 walaupun suci belum pada 3. Wa an yanqiyal mahallu, dan bahawa bersihlah oleh tempat najis. Syarat laginya kena bersih tempat najis. Sebab tu kalau tak bersih dengan 3 tambah jadi 5. Tak bersih 5 tambah jadi 7. Witir. Tak. Jadi 3 pewajib, bersih pewajib. Bersih tempat najis tu. Wa an yanqiyal mahallu, dan bahawa jadi bersihlah oleh tempat najis itu. Bersih ni qada mana? Dia kata di bawah tu ai ila alla yabqa illa asarun la yuziluhu illal ma. Bersih ni maknanya dia kena sapu sehingga tidak tinggal melainkan bekas-bekas najis yang tak boleh hilang melainkan dengan cara basuh dengan air. Mana sapu-sapu hingga siapa? Bekas yang ada tu habis dah. Melainkan tak boleh hilang bekas tu melainkan dengan cara basuh dengan air. Qadatu tu maaf dah. Tak apa dah. Boleh dah dia pergi semaya. Walaupun ada lagi bekas-bekas najis, tapi dikira maaf. Ai ila alla yabqa, artinya sehingga tidak ada tinggal illa malaka asarun, bekas-bekas la yaziluhu illal ma, ia tidak boleh menghilangkannya melainkan air. Au sigharul khazafi, ataupun yang kecil-kecil daripada tembikar. Kalau nak hilang tu kena ambil khazafi ni, tembikar yang di sigharul khazafi ni yang ditumbuk daripada tembikar. Payah, pasu yang dibuat pada tanah, tak, kemudian ditumbuk, ambil benda tu mari sapu baru hilang. Fatajibuz ziyadatu 'ala salasi illam illan tanqa. Maka wajiblah oleh menambah atas 3 apabila tidak bersih. Kalau sapu tak bersih, 3 kena tambah. Jadi 5, jadi 7, jadi 9. Jadi syarat kena bersih. Wa an yakunal mamsuhu bihi tahiran. Dan syarat lagi bahawa adalah benda yang dibuat sapu dengannya. Batu tu. Batu ke ataupun kertas. Ataupun dah kayu. Benda-benda sama dengan batu. Syarat bahawa adalah batu yang dibuat sapu itu tahiran, suci. Tak boleh benda najis ataupun benda mutanajis. Mesti kena suci. Wa an yakuna qali'an, dan syarat lagi bahawa adalah ia mamsuhu bih, benda yang buat sapu itu qali'an, benda yang boleh menanggalkan. Perkara yang boleh menanggalkan najis. Nak keluar benda licin, buluh, kaca, tu tak boleh buat istinja. Mesti kena benda yang gasak yang boleh mengeluarkan najis. Sebab tu ketah masuklah qali'an. Wa alla yakuna muhtaraman. Dan syarat yang terakhir, kalau yang nak ganti batu ni, alla yakuna muhtaraman, bahawa tidak adalah ia benda yang dihormati. Tak boleh ambil benda-benda yang dihormati, sama ada kitab-kitab agama, ataupun makanan manusia, makanan jin, buat istinja. Syarat bahawa tidak adalah ia muhtaraman, dihormati, kama marra, sebagaimana telah lalu. At-tayammumu, haza mabhasut tayammumi, ini ialah bahasan tayamum. Jadi bagi orang yang tak boleh buat wudu, jadi dia kena ganti dengan tayamum. Begitu juga bagi orang yang tak boleh mandi, dia kena ganti dengan tayamum. Jadi tayamum ni taharah yang mengganti wudu dan mandi.
At-tayammumu bermula tayamum itu lughatan pada lughah al-qasdu qasad. Tayamum asal lughah dia makna qasad menuju. Wa syar'an dan pada syara' tayamum makna pada syara' isalut turabi menyampaikan tanah. Mazhab kita Syafi'i mesti tanah. Sa'idan tayyiba, Imam Syafi'i tafsir dengan makna turaban. Turaban tayyiba. Ada setengah mazhab dia boleh tayamum dengan setiap benda yang tumbuh atas muka bumi, dengan pokok kayu, dengan batu. Tapi mazhab kita Syafi'i sa'idan tayyiba, sa'idan makna turab. Isalut turabi menyampaikan tanah ilal wajhi wal yadaini kepada muka dan dua tapak tangan. Dan dua tangan. Yadain dua tangan, iaitu tangan sapak pada siku. Jadi anggota tayamum dua. Sama ada ganti daripada wudu ke ataupun ganti daripada mandi, anggota tayamum dua, muka dan tangan. Menyampaikan tanah kepada muka dan dua tangan biniyatin maksusatin dengan niat yang tertentu. Tak boleh tayamum melainkan kena ada sebab. Ada sebab tak boleh tayamum. Asbabut tayammumi, asbab bagi tayamum. Asbabut tayammumi sab'atun, asbab bagi tayamum 7. Nazamaha ba'duhum biqaulihi, telah membuat syair. Nazama telah membuat syair akan 7 ni oleh ba'duhum ba'dul ulama. Setengah ulama menyebut dengan secara nazam, secara syair. Biqaulihi dengan katanya, kata ba'duhum, faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajarahu. Ini 7 sebab yang ada dalam satu bab ni, perkara asbab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama faqdun. Faqdun makna faqdul ma', tidak ada air. Ai faqdul ma'. Faqdun makna ai faqdul ma'. Jadi seorang itu nak boleh tayamum, yang pertama apabila tidak ada air. Tidak ada air tadi hissan pada zahir. Zahir. Dia ada hissan, ada syar'an. Faqdul ma' hissan ni mana? Tidak ada air sungguh. Kalau syar'an tu air ada tapi tak boleh guna, atau tidak ada pada syarak. Tidak ada air pada syarak. Ni ayat pertama ni faqdul ma' hissan, tidak ada air, tidak ada sungguh. Mana pada zahir. Tak ada air. Jadi seorang apabila tak ada air, wa yatayammamu bila talabin in tayaqqana faqduhu. Jadi ada 3 keadaan. Keadaan pertama, wa yatayammamu bila talabin in tayaqqana faqduhu. Bertayamumlah ia dengan tidak kena cari air. Ini keadaan pertama, dia boleh tayamum dengan tidak kena cari air. Bila? In tayaqqana faqduhu, jika yakinlah ia akan luputnya air. Kita duduk di satu tempat yang yakin kata air tak ada. Kalau cari pun tak ada air. Pada ketika tu dia boleh tayamum dengan tidak kena cari. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, wa ba'dat talabi ila haddil ghausi wa huwa salasumi'ati zira'in in tawahhama wujudahu aw zannahu aw syakka fihi. Di keadaan kedua ni masalah dia tawahum kata ada air, ataupun zon kata ada air, ataupun dia syak. 3. Tawahum kata ada. Tawahum ni
suka tapi berat alik tak ada. Tu panggil tawahum. Zon ni berat alik ada. Syak ni sama 50-50. Jadi kalau seorang tu suka kata ada air ke, ataupun zon kata ada air ke, ataupun syak kata tempat tu ada air. Ia kena tayamum ba'dat talabi. Dia kena cari dulu. Wa ba'dat talabi makna wa yatayammamu ba'dat talabi. Dia kena tayamum tapi selepas daripada cari air dulu. Cari itu pula setara mana? Ila haddil ghaus. Kepada sakat boleh panggil kawan. Haddil ghaus ni makna kawasan dekat yang kalau ada masalah dia boleh panggil. Dengar suara kawan dia. Boleh minta tolong. Itu panggil haddil ghaus. Jadi tidak jauh lah. Boleh cari kawasan dekat-dekat. Jadi kalau dia ada masalah, suara dia dengar. Dia dobik sini wahwa salah sumi'ati zira'in. 300 ta. Dia kena cari qadar kawasan 300 ta. Ni masalah in tawahhama wujudahu au zannahu au syakka fihi. Kalau dia sengka kata kawasan tu ada air. Tawahum ni berat ali tak ada. Kalau zon berat ali ada. Kalau syak sama. Di perasaan kita tu kalau tawahum, kalau zon, kalau syak kena cari. Kena cari air dulu. Tu keadaan yang kedua. Keadaan ketiga wa yajibu alaihi talabuhu fi haddil qurbi in tayaqqana wujuduhu fihi. Dan wajib atasnya cari pada haddil qurbi. Kawasan HP, kawasan dekat. Haddil qurbi ni jauh sikit pada haddil ghaus. In tayaqqana wujuduhu fihi, jika yakin adanya air padanya pada tempat tu. Wa huwa mailun wa nisfu, iaitu kawasan haddil qurbi ni 1,5 mil. 1,5 mil ni dia mil ni kalau masafatul qasri tempat boleh qasas maya 48 mil. Di 48 mil sama dengan 80 batu. Kita musafir boleh qasar kan, apabila sampai 80, dua marhalah. Itu sama dengan 48 mil. Mana mil dengan batu ni lebih kurang setengah lah. Mil ni 80 mil sama dengan 48 batu. Mana 1 mil tu 2 batu ni lebih kurang. Jadi sini dia haddul qurbi ni. Kalau kita tahu kata di sana ada air. Lebih kurang 2 kilo. 1,5 mil ni. Dia kena pergi cari. Kena pergi ambil. Macam kita air tak ada pondok ni lah. Di masjid luar nak ada air. Kena pergi cari. Tak boleh tayamum. Haddil qurbi ni lebih kurang 1,5 mil. Tu wajib atas seorang tu pergi cari air kalau air tu ada pada haddil qurbi. Kalau dia yakin kata ada di sana. Wa ma zada yusamma haddul bu'di. Dan barang lebih pada tu dinamakan haddul bu'di. Sakat terjauh. La yajibu alaihi talabuhu minhu mutlaqan. Tak wajib atasnya pergi cari air daripadanya secara mutlak. Mana yakin ada ke tawahum ke zon ke tak mesti pergi cari. Lebih kurang sampai 3 kilo ni tak ada kena pergi cari dah. Ballahu an yatayammama min ghairi talabin. Bahkan harus baginya bertayamum dengan tidak kena cari. Itu yang pertama. Faqdun. Tidak ada air. Jadi tidak ada air ni, dia ada tafsir lagi tu. Tidak ada air tu. Kalau yakin tak ada air, tak ada kena cari dah. Kalau tawahum kata, di kawasan dekat ada air yang kena cari. Kawasan jauh pula, kalau yakin ada air, kena pergi cari juga. Yang kedua, wa khaufun, takut bahaya. Ni masalah air dah. Tapi kalau guna air, bahaya. Mudarat.
bawa pada sakit. Tu boleh dia tayamum. Khaufun ni bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin aw sab'in. Dengan bawa takut mudarat atas nyawanya daripada seteru ataupun binatang buah. Lau qasadal ma. Jikalau dia pergi cari air. Mudarat tu pula ala malihi atas hartanya. Jadi mudarat atas nyawa ataupun mudarat atas harta. Bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin aw sab'in lau qasadal ma. Dia kena ada au lagi. Au ala malihi. Ya ala nafsihi au ala malihi. Ala malihi itu jatuh au. Jadi mudarat atas nyawa daripada seteru atau binatang buah jikalau dia cari air ataupun mudarat atas harta. Kalau dia tinggal bagai dia pergi cari air, mudarat bagai dia tu min wasibin aw sarikin daripada perapah ataupun pencuri. Pada ketika tu boleh tayamum, tak ada kena pergi cari. Yang kedua khaufun, takut bahaya. Yang ketiga hajatun, berhajat. Air ada tapi dia berhajat kepada air. Dia lapar, dia dahaga. Jadi air itu boleh guna untuk minum, untuk semaya dia tayamum. Karena air yang ada tu berhajat. Hajatun. Tapi syarat katanya keempat tu bi'an yahtajulil ma' li'atashi hayawanin muhtaramin. Bahawa berhajat kepada air kerana dahaga binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati ni nak keluar binatang yang tidak dihormati. Kalau anjing, babi, masuklah binatang yang tidak hormati. Begitu orang yang tak semaya. Orang yang tidak semaya masuklah binatang yang tidak dihormati. Jadi kalau kita ada air, kita kena tayamum, tak boleh taruh air dia makan. Kalau kita air dia makan, kita semaya dengan tayamum, tak sah tayamum kita. Karena berhajat ni li'atashi hayawanin muhtaramin. Kerana dahaga binatang yang dihormati, nak keluar binatang yang tidak dihormati. Walau ma'alan, walaupun masa depan. Mana boleh, taruh air banyak boleh. Bukan hari ni saja, esok, usah. Tak, masa depan lapar. Boleh taruh air. Auli samanihi ataupun kerana harganya. Berhajat pada harga. Kita kena jual air. Kerana nak pada harga. Masalah hajat juga. Air ada tapi air itu kena jual. Kerana nak pada harga. Limuk nati nafsi kerana perbelanjaan dirinya. Wa iyalihi. Dan perbelanjaan keluarganya. Aulidainin ataupun untuk bayar hutang. Air ada tapi dia ada hutang. Air itu ada orang nak beli. Jadi dia boleh tayamum. Air jual untuk bayar hutang. Atau hajatun. Idlaluhu ni makna air hilang. Boleh tayamum juga dengan sebab hilang air. Air ada tapi cari tak jumpa. Atau idlaluhu. Idlaluhu ni ai idlalul ma' wahdahu. Hilang air saja. Au ma'arah li ataupun hilang air serta kenderaan dia. Air duduk atas kenderaan. Orang ambil kenderaan dia. Atau kenderaan dia berjalan lari. Wayakdi fil ula. Dia kena qada pada masalah pertama. Masalah dia ada air tapi cari tak jumpa. Semaya dengan tayamum. Orang ni kena qada. Air adalah kata tapi cari tak jumpa. Semaya dengan tayamum. Sudah semaya jumpa. Kena qada semula. La fisaniyah tak kena qada pada masalah kedua. Masalah kedua, kenderaan dia lari. Air duduk atas kenderaan. Dia semaya dengan tayamum. Tak ada kena qada. Atau idlaluhu. Maradun yashukku. Setengah daripada asbab yang menghalalkan tayamum. Maradun yashukku. Sakit yang susah. Kerana sakit. Sakit yang musyakkah.
Pada ketika tu, jadi doktor yang ada kata kalau dia guna air sakit, bertambah sakit. Tu, boleh dia tayamum. Jabiratun, setengah daripada sebab bagi tayamum, jabiratun dia pakai belak, bagi orang patah. Orang patah, di anggota wudu, dia ada pakai belak. Pada ketika tu, pada ketika dia mandi, pada ketika dia wudu, tak sampai air pada di bawah belak dia tu, dia kena ganti dengan tayamum. Kalau jabirah dia tak boleh buat lah. Bi an yakhafa min naz'iha dararan. Dengan buat takut daripada pecah belak tu mudarat. Apa makna jabirah ni tarikh dia? Wa hiya ma yudau ala maudhi'il kasri. Bagai yang diletak di tempat patah. Bagai yang doktor letak, pomo letak di tempat patah. Lian jabirah. Utunawi lekat semula tulai dia tu. Itu panggil jabirah. Wa misluha fil hukmi, dan sama pada hukum ma yudau alal jarhi, bagai yang diletak di tempat luka, min lusukin daripada penepek, wa asabatin ataupun pembaruk. Jadi dia anggota dia tak ada baruk, ataupun ada penepek, dia tak boleh buka, mudarat. Pada ketika tu dia boleh tayamum ganti, dia kena tayamum ganti. Itu asbab-asbab bagi tayamum. Syurutut tayammumi, syarat bagi tayamum itu, syurutut tayammumi, syarat bagi tayamum, isna asyara 12. Jadi tayamum, syarat dia ada 12. Syarat pertama, ayyakuna biturabin, bahawa adalah ia tayamum dengan tanah. Itu mazhab kita Syafi'i. Tanah, debu. Itu turab. Mesti tayamum dengan tanah. Wa ayyakuna turabu, dan bahawa adalah tanah itu tahiran, yang suci. Tanah mesti tanah suci. Tak boleh tanah najis. Tanah yang ada di tempat najis tak boleh ambil buat tayamum ni. Mesti tanah suci. Syarat tanah kena suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan bahawa tidak adalah ia tanah itu musta'mal, tanah yang telah diguna. Tanah musta'mal ni tanah yang dibuat sapu tayamum bagi yang berada di anggota tayamum tu. Yang ada dalam bekah tu bukan musta'mal. Ada di anggota orang sapu di muka dia, ada di muka dia tu. Kita mari sapu di muka, kita ambil auto tu jadi atau panggil musta'mal. Atau alla yakuna musta'malan. Kedua, ai fi hadasin. Tak boleh ambil tanah yang musta'mal, yang telah guna pada berhadas, pada buat tayamum dah. Wa huwa ni. Dabit tarif musta'mal ni, wa huwa ma'alal udwi. Bagai tanah yang ada di anggota. Yang ada di anggota orang tayamum tu. Wa ma tanasara minhu, dan bagai yang luruh jatuh daripada anggota dia tu. Atau fi hadasin au khubusin, ataupun istimal pada basuh najis. Au khubusin atau pada hadasin. Musta'mal ni ada dua. Musta'mal pada hadasin, ada musta'mal pada khubusin. Kal musta'mali fi izalatin najasatil mughallazati, seperti yang telah diguna pada menghilangkan najis mughallazah. Itu tak boleh buat tayamum. Wa alla yukhalituhu dakikun wa nahwuhu. Tanah yang kita nak buat tayamum tak boleh campur. Alla yukhalitahu, bahawa tidak mencampuri akannya oleh dakikun, gandum. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Dia campur dengan benda lain. Tanah campur tak boleh buat tayamum.
Mesti tanah yang suci bersih, yang khalis daripada campuran. Wa ay yaksidahu. Syarat lagi wa ay yaksidahu, dan bahawa qasaklah ia seorang akannya ke tanah. Tanah yang dia buat tayamum tu tanah yang dia sendiri qasak. Dia qasak mari sapu di muka dia. Artinya kalau dia pergi tempat debu banyak, kita hai muka dia, debu pun mari penuh di muka dia dengan dia tidak qasak. Dia tidak perbuatan dia sendiri. Tu tak jadi tayamum. Wa ayyaksidahu, dan mengqasatlah ia seorang akannya kata makna tanah yang buat tayamum tadi dia sendiri pindah mari sapu di muka dan di tangan dia. Ayyaksiduhu bin nakli walau bi fi'li ghairihi bi iznihi. Qasak dengan pindah tanah tu. Walau bi fi'li ghairihi, walaupun dengan perbuatan orang lain. Boleh juga. Orang lain mari tolong sapu. Tapi bi iznihi, dengan izin dia. Tapi nak qasak. Artinya kalau mari dengan angin, tu bukan qasak dia. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi binaklataini. Syarat lagi bahawa menyapuh akan mukanya dan dua tangannya dengan dua kali pindah. Dua kali pukul. Pukul pertama sapu muka, pukul yang kedua sapu dua tangan. Jadi nak buat sekali pukul tak boleh. Mesti dua kali pukul. La aqallu, tak boleh kurang pada dua. Mana sekali tak boleh. Waktu krahu ziyadatu, dan makruh lebih pada dua. Ingkafat al-isnatani, jika madalah oleh dua. Jadi, hendaknya dua kali pukul. Lebih pada dua makruh. Kurang daripada dua, tak sah. Wa an yuzilan najasata awalan, dan bahawa menghilanglah ia akan najis awalan. Dulu belum pada tayamum. Sebelum pada tayamum dia kena basuh najis dulu. Kalau wuduk, kita qada hajat tak basuh lagi, boleh buat wuduk, sah wuduk. Tayamum tak boleh. Kalau masalah wuduk basuh belakang boleh. Tapi tayamum mesti menghilangkan najis dulu, lepas pada hilang najis baru tayamum. Wa an yattahida fil qiblati qablahu. Masalah orang tak tahu kiblat. Dia nak semaya belum tahu kiblat. Kena ijtihad dulu. Tahu dah kiblat menghadap sebelah mana baru boleh tayamum. Wa an yattahida, dan bahawa ijtihad ia fil qiblati pada kiblat qablahu qablat tayamum. Jadi tayamum selepas pada dia tahu dah sebelah mana kiblat. Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan bahawa adalah tayamum itu sebelum kemudian daripada masuk waktu. Nak semai zuhur, masuk waktu zuhur baru boleh tayamum. Nak semai asar, masuk waktu asar baru boleh tayamum. Tayamum kemudian daripada masuk waktu. Tak sah tayamum sebelum pada masuk waktu. Wa an yatayammama likulli fardin, dan bahawa tayamum ia bagi tiap-tiap semai fardu. Jadi satu tayamum boleh satu fardu. Beberapa sunat. Sunat boleh banyak. Tapi fardu boleh satu. Bagi orang yang tebah, tayamum kena tebah. Nak semai jemaah, tayamum jemaah pula. Dua kali tayamum. Ainiyin. Walau ghaira salatin. Fardu ain. Di satu tayamum boleh satu fardu ain. Kalau fardu kifayah, boleh semai jenazah. Boleh banyak kali semai jenazah, satu tayamum. Tapi fardu ain boleh satu ya. Walau ghaira salati, walaupun lain pada semaya, sebab tebah. Tebah, tayamum untuk tebah. Sudah tebah, tayamum untuk semaya pula. Wa kharaja bihin naflu, keluar dengannya oleh semai sunat. Sunat boleh banyak.
wa fardul kifayah ka salatil janazah. Keluarlah oleh fardul kifayah seperti sembahyang jenazah. Falahu maka harus bagi seorang ay yastabiha bitayammumin wahidin ma syaa minhuma. Harus bagi seorang dia mengharuskan dengan satu tayamum bagai yang kandak daripada kedua, daripada sunat dan fardu kifayah. Jadi sunat boleh banyak, fardu kifayah boleh banyak, tapi fardu ain boleh satu. Wa an yatayammama li kulli fardin, bahawa tayamum ia bagi setiap fardu. Wa faqdul ma'i, dan syarat lagi nak tayamum kena tidak ada air. Macam tadilah, tidak ada air. Tidak ada air ni, ya ada dua. Ada air hisan. Tidak ada air pada zahir. Ka'allam yajidhu ma'al kudrati ala isti'malihi. Seperti tidak ada air serta kuasa guna. Dia tak ada sakit pun tapi air tak ada. Itu dia panggil tidak ada air hisan. Au syar'an, tidak ada air pada syarak. Ka'an khafa min isti'malihi maradan. Air ada tapi dia takut nak guna kerana sakit. Itu tidak air pada syarak. Tidak ada air pada syarak. Wa adamul ma'siyati bis safari, dan tidak maksiat dengan musafir. Ini masalah orang tayamum dalam musafir. Orang tayamum tu dalam musafir. Syarat nak boleh tayamum kena tidak maksiat dengan musafir tu. Berarti kalau musafir maksiat, dia tak boleh tayamum. Berarti dia kena qada pula tu. Semaya dia kena qada pula. Adamul maksiyati bis safari, tidak maksiat dengan musafir. Iza kana al faqdu syar'iyan, apabila adalah lupu air itu lupu air pada syarak. Bukan lupu air hisan. Bukan lupu air pada zahir, tapi lupu air. Masalah orang yang tak ada air pada syarak. Mana orang tak boleh guna air. Air ada tapi dia tak boleh guna. Lepas tu dia dalam musafir. Kena tidak musafir maksiat. Karena bagi orang yang musafir maksiat tidak ada rukhsah. Orang musafir maksiat ni tidak ada rukhsah. Kalau puasa tak boleh buka. Biasa kan dengan sebab musafir boleh buka puasa, tapi orang musafir maksiat tak boleh buka puasa. Kalau semaya boleh qasar, boleh jamak. Tapi bagi orang musafir maksiat tak boleh qasar, tak boleh jamak. Jadi tidak ada rukhsah bagi orang yang musafir maksiat. Furudut tayammumi, fardu tayammum. Furudut tayammumi, fardu bagi tayammum itu 5. Al-awwalu, yang pertama, naklut turabi, pindah tanah. Yang pertama, memindah tanah. Pindah daripada tanah dalam bekah tu kepada anggota dia. As-sani, yang kedua, an-niyatu, niat. Niat mengharuskan solah, mengharuskan benda yang berhajat kepada wuduk ataupun mandi. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, sapu muka. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini, sapu dua tangan, ma'al mirfaqaini, sehingga dua siku. Mazhab kita Syafi'i, sapu tangan, sapak pada siku. Karena qiyas dengan wuduk. Mazhab Hanafi, dia tersapu tangan dengan sapu pergelangan. Karena dia qiyas dengan masalah orang curi kat tangan. Orang curi kat tangan, kat di pergelangan. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut yadaini. Ini yadaini ini sapak siku ke pergelangan. Itu ada khilaf ulama. Jadi mazhab Syafi'i qiyas dengan wuduk. Sebab tu ma'al mirfaqaini serta dua siku. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu, tertib. Sapu muka dulu baru sapu tangan. Itu tertib. Sunanut tayammumi, sunat tayammum. Sunanut tayammumi kasiratun, sunat tayammum itu banyak.
Minha setengah daripadanya as-siwaku bersugi. Wat tasmiyatu baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra mendului yang kanan atas yang kiri. Wal muwalatu muwalat. Yang berarti lama, tuk-tuk. Wa takfifut turabi menipiskan tanah. Minal kaffaini daripada dua tapak tangan. Jadi kita pukul kemudian kita pelaga tangan winipis tanah. Itu sunat. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu dan tiap-tiap barang yang mungkin membuat min sunanil wudu'i daripada sunat wuduk. Mana sunat wuduk yang mungkin buat pada tayamum? Boleh buat pada tayamum. Zikir, tak. Apa yang sunat pada wuduk, sunat juga pada tayamum. Tapi ghairat taslisi, lain daripada meniga. Pada wuduk sunat basuh 3 kali, tapi tayamum tak sunat sapu 3 kali. Lain pada meniga, sunat. Adapun 3 tu meniga tu sunat pada wuduk saja, tidak sunat pada tayamum. Makruhatut tayammumi, perkara yang makruh pada tayamum. Makruhatut tayammumi isnani, perkara yang makruh pada tayamum itu 2 perkara. Satu, takrirul mashi, mengulangi sapu. Berulang sapu. Sapu banyak kali. Itu makruh. Wa taksirut turab, dan membanyakkan tanah. Membanyakkan tanah pun juga makruh.